Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jatan kuasa surau ini, di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah, didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, setelah kita berbicara pada pertemuan lalu melihat kepada penyaksian kemunculan Nabi akhir zaman, dan kita juga telah merujuk dan melihat beberapa pembuktian yang dimuatkan oleh pengarang mengenai perkara di atas. Manakala malam ini kita akan terus menyambung bicara kita merujuk kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kembali kita melihat kepada ungkapan daripada bicara pengarang. Adapun malam ini bicara kita adalah bicara yang ringan, hanya untuk merenung, melihat dan menyaksikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya. Kata pengarang, Al-Mawjud. Kita masih berbicara pada kaedah Al-Adamu la yakhluqu syai'a, dan dahulu kita pernah berbicara tentang At-Tafakkur fil makhluqat yadullu ala ba'd sifatil khaliq. Berikutnya kita lihat kata pengarang atas kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita ingin merenung dan kita ingin berfikir sejenak, melihat kepada alam yang berada di hadapan mata kita. Dahulu kita pernah berbicara tentang satu kaedah, tuan-tuan, iaitu kaedah yang menyatakan kepada kita berfikir tentang ciptaan. Ianya menunjukkan sebahagian daripada sifat pencipta. Tuan-tuan, kita bersetuju kita tidak pernah melihat Allah. Okey, tak ada seorang pernah melihat Allah. Sebaliknya, tuan-tuan, di sana terdapat kaedah untuk menambahkan keyakinan kita atas kewujudan Allah. Mereka kata, korang penganut agama Islam, korang ialah menyembah sesuatu yang tidak dilihat. Akal mengatakan sesuatu yang tidak dilihat tidak ada. Kata mereka, tengok, kami menyembah sesuatu yang dilihat. Tuhan mereka dilihat, tuan-tuan. Sembahan mereka disaksikan. Jadi kata mereka, dengan akal, yang mereka sembah itu ada satu yang dilihat. Kita menyembah sesuatu yang tidak dilihat. Akal kata sesuatu yang tidak dilihat, ianya tidak ada. Tuan-tuan, jadi apa yang perlu kita katakan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan begini: kami penganut agama Islam, memang kami meyakini di sana terdapat sesuatu yang tidak dilihat, dan kami yakin atas kewujudannya. Ini prinsip kami. Kalian kata sesuatu yang tidak dilihat tidak ada. Adanya sesuatu dengan sebab ianya disaksikan. Kami lain. Kami penganut agama Islam, kami melihat, dan ini adalah falsafah agama kami, bukan setiap sesuatu yang tidak dilihat tidak ada. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak dilihat, ianya ada.
Kalian kata sesuatu yang tidak dilihat tak ada. Kami kata tak, bukan semua. Ada sesuatu yang tidak dilihat dan ianya ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilihat, tuan-tuan. Okey, sebelum itu kami ada perumpamaan untuk kalian. Tadi kalian telah menyebut sesuatu yang tidak dilihat tak ada. Kami bertentangan, kami kata tak, bukan setiap sesuatu. Ada sesuatu yang tidak dilihat, ianya ada. Okey, sepakat pada poin itu? Okey, sepakat. Kemudian kita katakan kepada mereka, tadi kalian kata sesuatu yang tidak lihat tidak ada. Okey, kami ada satu soalan. Adakah kalian mempercayai akal? Tuan-tuan, sebab mereka kata, tuan-tuan, sesuatu yang tidak lihat tak ada. Jadi sekarang kita ajukan persoalan kepada mereka, adakah kalian mempercayai atas kewujudan akal? Tuan-tuan, dia nak jawab, nanti bertentangan dengan pegangan awal. Sebab bagi mereka sesuatu yang tidak lihat tak ada. Sebab salah, tuan-tuan, nak jawab ada akal, sagi salah pula dengan dia orang punya pegangan. Pegangan mereka, prinsip mereka, sesuatu yang tidak lihat tidak ada. Akal tidak ada seorang manusia pernah melihat, tuan-tuan. Tak ada seorang pernah melihat akal di mana. Nak kata tak ada, okey, sekiranya kamu melihat, bagi kami nak tegakkan juga benar basah, tuan-tuan. Akal tu tidak dilihat. Jadi bila tidak dilihat, tidak ada. Okey, kalau begitu kamu tidak ada akal. Sebab kamu kata sesuatu yang tidak lihat, yang tidak ada, maksudnya kamu pun tidak akal. Tuan-tuan, nampak keras sangat. Tapi itulah hakikatnya, tuan-tuan. Sebab mereka kata mereka tidak mempercayai sesuatu yang tidak dilihat, tapi sekarang percaya pula ada akal. Okey, contoh yang kedua. Kalau begitu, sebab prinsip awal kalian berkata sesuatu yang tidak lihat tidak ada. Kedua, okey kalian, adakah kalian mempercayai kewujudan ruh? Tuan-tuan, ruh adalah sesuatu yang dipercayai oleh sekalian penganut agama-agama. Tak kira agama apa, tuan-tuan, dia mesti percaya ruh. Dia mesti percaya punya, tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah, tuan-tuan, kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang bukan beriman. Tanya tentang ruh, mesti dia percaya. Okey, sekarang, sedar tak sedar, kalian mempercayai sesuatu yang tidak dilihat. Sebenarnya bertentangan dengan prinsip awal yang dinyatakan oleh Tuan tadi. Tuan kata sesuatu yang tidak lihat, akal kata tak ada. Tapi Tuan, sekarang Tuan juga mempercayai atas kewujudan ruh. Ruh tak ada seorang manusia pernah melihat, tuan-tuan. Adakah ruh saya rupa macam saya juga? Beratnya macam saya juga, tuan-tuan? Kulitnya macam saya juga? Ataupun rupanya bagaimana? Kita pun tak tahu, tuan-tuan. Ruh, tuan-tuan, ruh saya, kita pun tak tahu bagaimana rupa bentuknya. Okey, kita tidak pernah melihat dan kita mempercayai atas kewujudannya. Contoh yang ketiga. Sebab kalian kata kalian tak percaya melainkan sesuatu yang dilihat. Sebenarnya bertentangan dengan akal. Bertentangan. Okey, kalian perhatikan. Kita katakan kepada mereka, okey, kalian perhatikan, apakah yang menggerakkan tisu ini? Tak ada benda lain yang menggerakkan tisu ini melainkan angin. Okey, Tuan, sedar ataupun tidak, Tuan dalam diam-diam sebenarnya percaya benda yang tidak pernah dilihat. Tuan percaya yang menggerakkan tisu ini adalah angin. Sedangkan adakah Tuan pernah melihat angin? Cuba Tuan sifatkan kepada saya bagaimanakah sifat angin. Tak ada siapa boleh cerita, tuan-tuan. Tak ada siapa boleh cerita tentang angin. Bagaimana rupanya, macam mana dia punya, tak boleh cerita. Kenapa? Sebab angin adalah makhluk yang tidak pernah dilihat oleh mana-mana manusia, tuan-tuan. Kita tak pernah tengok, tapi dipercayai atas kewujudannya. Okey, jadi berdasarkan contoh-contoh di atas, sebenarnya kalian yang berkata akal mengatakan sesuatu yang dilihat ianya ada, sesuatu yang tidak dilihat ianya tidak ada. Maaf, ianya bertentangan dengan akal. Sebenarnya bertentangan. Okey, berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami beriman kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh kami. Kami yakin atas kewujudannya. Kami yakin. Macam tuan-tuan kalian meyakini atas kewujudan roh, macam tuan-tuan meyakini atas kewujudan akal. Sehingga hari ini, tuan-tuan, para sarjana
baik Islam ataupun bukan Islam tuan-tuan, perselisihan pandangan di antara mereka. Di manakah terletaknya akal? Di otak ke? Di jantung? Di mana paksinya? Di mana tempatnya? Perselisihan tuan-tuan. Kenapa berlaku perselisihan? Sebab ianya tidak dilihat. Okey. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita yakin, kita beriman kepada Allah yang tidak pernah kita lihat. Manakala kami penganut agama Islam, kami yakin atas kewujudannya. Macam kita percaya roh, kita percaya akal, kita percaya kewujudan angin dan seumpama sesuatu yang tidak dilihat dan ianya dipercayai. Manakala, tuan-tuan, sifat Allah Subhanahu Wa Taala boleh disaksikan melihat kepada hasil ciptaannya. Apa tu? Begini. Kita meyakini alam ini adalah ciptaan Allah. Kita yakin tuan-tuan, semua ini adalah ciptaan Allah. Bangunan surau kita, hasil asalnya bermula daripada ciptaan Allah. Semua ni tuan-tuan, semua ni datang daripada bumi, daripada unsur bumi. Unsur bumi ini siapa yang ciptakan? Alam ini siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak menolak ini semua di antara kerja buat arkitek, kontraktor yang bertanggungjawab dalam membangunkan bangunan kita. Kita tidak nafikan. Cuma kita melihat asasnya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua ini datang daripada ciptaan Allah. Okey. Jadi kami penganut agama Islam, kami yakin alam ini adalah ciptaan Allah yang kami sembah. Betul, kami tidak pernah melihatnya, tetapi melihat kepada hasil ciptaannya, menggariskan sifat-sifat yang ada padanya. Contoh, tuan-tuan. Okey. LCD projector di atas tuan-tuan. Kita lihat ia ada. Satu soalan kepada tuan-tuan, ibu-ibu. Siapa di antara kita yang pernah melihat pencipta LCD projector di atas? Siapa pernah tengok? Tak ada seorang pernah tengok. Apa bangsanya yang mencipta itu tuan-tuan? Agamanya berasal daripada mana? Dan kita tak tahu sifat-sifat yang ada padanya. Manakala tuan-tuan, walaupun kita tidak mengenali siapa dia, tak pernah kita tengok siapa dia, tak pernah kita berjumpa dengannya, hasil ciptaannya kita boleh menggariskan sifat-sifat yang ada padanya. Okey, pertama, tuan-tuan, ibu-ibu percaya ke tak pencipta kepada projektor di atas adalah seorang yang bijak? Percaya tak? Percaya tuan-tuan? Percaya. Tuan-tuan, ibu-ibu percaya ke tak dia adalah seorang yang berpengalaman? Percaya tak tuan-tuan? Percaya tuan-tuan. Mesti ada pengalaman punya, tak ada pengalaman ingat senang nak jadi begitu, takkan jadi. Yang ketiga, kita melihat semestinya dia mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam elektronik. Wah, semestinya lah. Orang biasa tak boleh. Tak boleh kita nak cipta itu, melainkan mesti ada pengetahuan yang mendalam. Jadi kita boleh gariskan sifat-sifat yang ada pada dia tuan-tuan, pencipta projektor itu. Walaupun kita tidak pernah melihat, tak pernah kita jumpa siapa dia, tetapi kita boleh menggariskan sifat-sifat yang ada padanya. Haji, dengar katanya Haji tengah cari pekerja kan? Betul lah tu. Saya dah wawarkan di laman Facebook saya, siapa yang ingin mengisi kekosongan, maka hendaklah menghantar resume ke email saya. Okey, kenapa kita nak tengok resume tuan-tuan? Kenapa kita nak tengok? Sebab ialah bila kita tengok resume, kita boleh simpulkan sifat-sifat yang ada pada pemohon. Tuan-tuan, kita tak pernah kenal siapa pemohon tu tuan-tuan. Kita tengok resume dia, kita boleh gariskan, oh dia ni seorang kemas orang dia. Tengoklah cara dia susun, dia tulis, kita baca pun puas hati. Tapi dia ni jenis cincai punya orang. Tempat lahir Malaysia. Tuan-tuan, tempat lahir Malaysia, tuan-tuan, orang tengok tu orang tolak awal lagi. Kan? Tempat lahir Malaysia. Okey. Kemudian latar belakang pendidikan, tuan-tuan, cincai je ditulis. Cincai sahaja. Kita tengok tu kita tahu, oh ini adalah sebahagian daripada sifat pemohon. Dia ni seorang yang cincai. Kita boleh agak tentang sifat-sifat yang ada pada dia hanya melalui resume tadi. Padahal kita tak nak kenal siapa dia. Oh, maksudnya sekarang
saat kita berfikir merujuk kepada hasil ciptaan sesuatu, ianya menggariskan sifat yang ada pada pencipta. Betul lagi. Kita kembali merujuk kepada sifat Allah. Tadi kita yakin alam ini ciptaan Allah. Kita yakin alam ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin kita ini adalah ciptaan Allah. Tuan-tuan, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kita lihat hidung kita, lubangnya berada di bawah. Kita bayangkan sekiranya lubang hidung kita di atas, tuan-tuan. Macam mana lubang hidung atas? Hujan, habis tuan-tuan, lemah kita. Hujan renyah-renyah pun lemah, tuan-tuan. Lemas. Oh, jadi ini di antara kebijaksanaan pencipta. Ya, kita bayangkan tangan yang diciptakan oleh Allah terdapat dua tangan, kanan dan juga kiri. Sekiranya tangan kita satu di depan dan satu di belakang, macam mana tu? Susah kita, tuan-tuan. Bagaimana kita ingin menyuap makanan ke dalam mulut kita? Susah. Kita lihat, bila kita melihat dan berfikir satu persatu daripada ciptaan Allah, kita dapat menyaksikan kebijaksanaan pencipta, sifat yang ada pada Allah. Haji, saya nak tanya Haji, daun pokok tu siapa yang cipta Haji? Oh, semestinya Allah. Okey, semestinya Allah Subhanahu wa taala. Kejap, nak tanya ni, macam mana kita ingin melihat sifat Allah pada daun? Sebab Allah yang cipta daun, jadi macam mana kita nak tengok sifat Allah? Okey, begini Haji. Daun terbukti secara saintifik yang mana di antara fungsi daun adalah recycle semula daripada karbon dioksida kepada oksigen. Tuan-tuan, semua kita tahu. Bahkan kehidupan baik manusia dan juga haiwan memerlukan kepada tumbuhan hijau. Kita perlukan kepada tumbuhan hijau. Bila kita melihat fungsi daun tersebut, tuan-tuan, semestinya pencipta kepada daun itu maha bijaksana. Dia tahu, tuan-tuan, dia cipta itu bukan saya saja. Allah tahu apa yang Allah ciptakan itu, tuan-tuan, bukan tidak ada harga. Bila kita lihat tadi, maksudnya daun itu cukup berharga sebenarnya. Betul, cukup berharga, tuan-tuan. Mungkin tidak ada harganya. Oksigen yang diciptakan oleh Allah, tuan-tuan, ada harga ke tak? Tak ada harga. Tak ada nilaiannya, tuan-tuan. Tak ada nilaian. Memang betul lah. Ya, saat kita berfikir satu persatu merujuk apa yang telah diciptakan oleh Allah, kita akan melihat sifat-sifat yang ada pada pencipta. Kejap, kami nak tanya. Saat kita berfikir tentang ciptaan tadi, maknanya ianya boleh kita berfikir saat kita melihat segala sesuatu, kan? Betul Haji, segala sesuatu. Kita dapat melihat sifat Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu tak? Arkitek yang membangunkan surau kita ni hebat orang dia. Tuan-tuan. Bila kita melihat kehebatan dia, tuan-tuan, apa yang bila kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ialah akal yang dikurniakan olehnya itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru makhluk. Belum lagi pencipta yang menciptakan akal kepada si fulan tadi semestinya lebih hebat daripada ciptaannya, tuan-tuan. Kejap. Alang-alang cerita pasal ini, kami nak tanya satu soalan. Apa tu Haji? Kejap, kami confuse ni. Macam mana kita boleh kata semua ini milik Allah? Tuan-tuan, kita baru beli kereta Bandar Puteri Kelang ni, saya seorang je ada Tesla, orang lain tak ada lagi. Kita kata, okey, jadi bila kawan kita tanya, Mat, cantik betul kereta kau? Alhamdulillah, ini semua Allah punya. Allah punya. Kejap, macam mana kami nak faham? Bila kita menisbahkan sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Okey, begini tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita sebenarnya. Petikan daripada surah Nahl, juzuk 14. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat 78, muka surat 275, ayat 78, surah Nahl, juzuk 14. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ayat ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah, dialah yang telah mengeluarkan kalian daripada perut ibu kalian. Okey. Dan dia telah menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan juga akal. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Ayat ini berbicara tentang bangkit asal. Pada awalnya kita diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, tuan-tuan. Apa pun kita tak tahu. Kemudian Allah menyebut 3 fungsi panca indera yang utama. Okey. Pendengaran, penglihatan dan juga akal. Akal muncul yang terpenting. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Kenapa Allah kaitkan dengan syukur? Okey, sebab Haji, semua yang kita miliki hari ini paksinya terletak kepada 3 fungsi panca indera yang utama tadi, manakala yang paling utama adalah akal. Okey, macam mana kami nak faham tu? Begini tuan-tuan. Kereta yang kita beli tadi, sekiranya kita tidak mempunyai akal, akal itu adalah kurniaan Allah, rasa-rasa boleh kita miliki ataupun tak, tuan-tuan? Takkan boleh. Jawatan yang kita sandang sekarang, tuan-tuan, rasa-rasa kita lah, sekiranya tidak mempunyai akal, boleh capai ke? Takkan boleh, tuan-tuan. Kemudian kediaman yang kita miliki hari ini, sekiranya bukan dengan akal, rasa boleh dapat ke? Takkan boleh. Sebab itu kita menisbahkan ianya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, sebab merujuk kepada akal kita. Semua yang kita miliki hari ini berpaksi daripada akal. Betul. Sebab itu kita menisbahkan segala yang kita miliki kepada Allah. Kenapa? Ialah sekiranya Allah tidak kurniakan akal kepada saya tak boleh miliki ni. Ini semua kurniaan Allah, sebab paksi asalnya kepada akal. Tak ada akal, kita tak akan miliki. Jadi dengan adanya akal, barulah kita boleh memiliki segala-galanya hari ini, tuan-tuan. Jadi menunjukkan ianya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua kurniaan Allah kepada saya. Ini semua kurniaan Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua yang kita miliki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, kita pergi pada poin berikutnya. Kata pengarang Al-Hayyud Daim, yang hidup buat selama-lamanya. Ini di antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hidup buat selama-lamanya. Ya. Kita lihat, inna at-ta'ama alladhi ta'kuluhu la yasma'. Sesungguhnya makanan yang dimakan ianya tidak mendengar. La wala yubsiru wala yataharrak, tidak melihat dan tidak bergerak. Makan yang kita makan, tuan-tuan. Haji nak tanya, tadi Haji makan apa tengah hari tadi? Ayam penyet. Okey, ayam penyet Haji. Nak tanya, ayam penyet tu dia boleh mendengar ke tak? Dah siap goreng dah, nak dengar apanya? Dia boleh melihat tak, Haji? Dia bergerak ataupun tidak, Haji? Wala yanmu, dan dia juga tidak membiak. Yalah, ayam tu je, tuan-tuan, dia takkan bertambah. Lepas kita goreng ayam seketul, lepas 3 jam dia jadi 2 ketul. Takkan jadi, Haji. Tetap dengan seketul. Nasi 100 butir, itu je dia takkan bertambah, takkan bercambah, tetap dengan 100 butir. Wala yatanaffas, dan dia tidak bernafas. Wala yatazawwaj, dia tidak berkahwin. Wala yastayqiz, dia tidak bangun. Kita bayangkan, fa idza dakhala at-ta'amu jismik asbaha jisman hayya. Maka apabila makanan yang kita makan tadi, tuan-tuan, masuk ke dalam mulut kita, jadikan jasad kita adalah jasad yang hidup. Tuan-tuan, kalau kita fikir, betul lah, makanan, kalau kita lihat, makanan apa juga makanan yang kita makan, dia tidak membiak, tidak mendengar, tidak bergerak, tidak. Tapi bila masuk badan kita, badan kita semakin membesar, badan kita semakin berisi. Tuan-tuan, hidup tubuh badan kita. Kemudian kata pengarang, yattasifu bi awsafis sabiqah, yattasifu bil awsafis sabiqah wa kadzalika al halu fi ta'amil hayawan. Ianya seperti merujuk kepada sifat-sifat yang kita nyatakan dahulu. Yalah, sifat hidup bila masuk ke badan kita, betul lah, apa jua makanan kita makan, roti ke apa ke, itulah sifat dia. Padahal dia tak hidup, tapi bila masuk dalam tubuh badan kita, jadikan badan kita ni hidup.
semakin bertambah tu berat badan kita, makin berisi kita. Okey. Saya ringkaskan. Walaqad hawala al-insanu an yakhluqal haya faba'a bil fashali dhari'. Kata pengarang, dan sesungguhnya manusia juga berusaha tuan-tuan untuk mencipta kehidupan. Sebelum pengarang berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita renunglah. Manusia berusaha untuk mencipta kehidupan. Maka tuan-tuan, mereka gagal. Mereka gagal untuk mencipta kehidupan. Kembali kepada kegagalan. Betul lah. Tak ada siapa boleh mencipta kehidupan tuan-tuan. Jadi kemudian kata pengarang, wa'lana al-bahithuna fi asy-syarqi wal-gharbi ajazahum an khalqil hayah. Dan para pengkaji mewawarkan ketidakmampuan mereka, baik di barat, baik di timur, ketidakmampuan mereka untuk menciptakan kehidupan. Betul lah tuan-tuan. Sehingga hari ini tak ada siapa mampu untuk menciptakan kehidupan. Buktinya tuan-tuan, sekiranya ada kematian, maka tidak mampu seorang manusia untuk mengembalikan semula kehidupan. Haiwannya yang mati, dia tidak mengembalikan semula kehidupan, tak mampu. Okey. Kemudian kata pengarang lagi. Kata pengarang berikutnya, innal hayatal lati, sebelum itu firman Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Merujuk firman Allah, petikan dari Suratul Hajj ayat 73 ayat 74. Merujuk kepada manusia tidak mampu untuk menciptakan kehidupan. Kita lihat muka surat 341 ayat 73 dan ayat 74 Suratul Hajj. Terus saya baca terjemahannya tuan-tuan, melihat masa yang semakin mencemburui kita. Wahai manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Okey? Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Okey, mereka menyembah selain Allah tuan-tuan, mereka bersembah batu ke, pokok ke, apa jua, matahari ke. Sekiranya apa yang diseru tadi, apa yang mereka sembahkan itu tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Cantik tuan-tuan. Perumpamaan daripada Allah sama je. Yang disembah, kemudian yang menyembah pun sama, lemah. Kemudian mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Okey. Pengarang memuatkan ayat ini untuk memberi kefahaman kepada kita yang mana kehidupan itu tidak ada seorang manusia pun mampu untuk menciptakannya. Contoh, melihat pada ayat tadi tuan-tuan, yang disembah selain Allah. Okey, yang disembah selain Allah, tak kiralah mereka jadikan apa sesuatu ini untuk disembah tuan-tuan. Adakah apa yang mereka serukan itu, apa yang mereka sembahkan itu mampu untuk mencipta lalat? Takkan mampu tuan-tuan, sebab mereka sendiri pun orang yang tolong basuh. Tak kira lah mereka okey apa-apa tuan-tuan. Yang tukang cat sendiri, orang tukang catnya. Tukang basuh pun orang yang tolong basuhnya. Apatah lagi untuk mencipta lalat. Yalah, mustahil. Begitu juga orang yang menyembah mereka, orang yang menyembah batu berhala tadi tuan-tuan. Sama juga, tak mampu juga untuk mencipta lalat. Bukan itu saja, sekiranya lalat mengambil sesuatu sahaja daripada makanan, tuan-tuan, tak mampu untuk mengembalikan apa yang diambil oleh lalat. Betul? Lalat hinggap sekejap je tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan boleh baca bukti mukjizat saintifik lalat. Tuan-tuan akan melihat saat dihinggap tuan-tuan, ada sesuatu yang diambil olehnya. Dan manusia tidak akan mampu, walaupun kita tak nampak pun depan mata kita tuan-tuan. Lalat besar mana je dia ambil. Sebutir berah pun, sebutir nasi pun tak boleh angkat. Tapi haji, ada yang diangkat olehnya haji, yang tidak mampu dilihat dengan mata kasar kita. Dan kita tidak akan mampu untuk mengembalikan semula apa yang telah diambil oleh lalat tadi. Tak mampu. Tuan-tuan, akhir ayat Allah sebut lemahnya. Sama lemah yang menyembah dan yang disembah. Sama. Menunjukkan kepada kita
kehidupan itu tidak mampu untuk diciptakan. Okey. Kemudian kata pengarang, wa kullu hayatin yuhaddiduhal maut mata ja'at asbabuhu. Okey. Kemudian kata pengarang, saya ringkaskan. Dan setiap kehidupan yang hidup, tuan-tuan, pasti akan berhadapan dengan kematian bila datangnya sebab-sebabnya. Okey, bila datang sebab-sebabnya pasti akan mati. Okey, kejap. Logik akan mengatakan setiap kehidupan mesti akan mati. Mesti akan mati, tuan-tuan. Setiap yang hidup, tuan-tuan, dia pasti akan berhadapan dengan kematian bila datang sebab-sebabnya. Kata pengarang, tuan-tuan, ini prinsip iman. Lakinna khaliqal asbabi la tadurruhul asbab. Tetapi pencipta kepada sebab-sebab tadi. Oh, kejap. Dengar ceritanya, kau tak nak tahu tak? Haji Razak tu dah meninggal. Innalillahi inna ilaihi raji'un. Kenapa aku tak tahu? Sebab apa dia meninggal? Okey, Haji. Kata pengarang, dan tetapi pencipta kepada sebab kematian itu. Sebab dia yang cipta sebab kematian, maka tidak mengundang kemudaratan kepadanya dengan sebab-sebab berikut. Oh, sebab-sebab kematian ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah yang mencipta penyebab kematian itu, maka sebab-sebab tersebut langsung tidak memudaratkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang mencipta sebabnya. Haji nak tanya, Atuk Haji meninggal kenapa? Sebab apa? Dia meninggal sebab sakit tua. Kita tengok sebab sakit tua, Allah yang menciptakan usia emas itu. Jadi sebab kematiannya adalah sakit tua, Allah yang cipta sebabnya. Jadi tidak selayaknya bagi pencipta kepada sebab kematian itu dia berhadapan dengan kematian. Okey. Fahuwal hayyud daimul ladzi la yamut, maka dia, yakni Allah, hidup selama-lamanya, berpanjangan kehidupannya yang tidak akan mati. Okey. Sekarang kami faham konteks yang dinyatakan oleh pengarang. Kata pengarang tadi, logik akal kita, tuan-tuan, yang hidup pasti akan mati. Yang hidup dia pasti akan berhadapan dengan kematian apabila datangnya sebab-sebab kematian itu. Pokok yang hidup, tuan-tuan, dia akan mati juga. Segala makhluk Allah dia akan berhadapan dengan kematian apabila datang sebabnya. Okey, kemudian pengarang kaitkan, tetapi pencipta kepada penyebab tadi tidak memudaratkannya, sebab dia adalah pencipta kepada sebab-sebab kematian. Begitu. Sebab-sebab kematian ni Allah yang cipta. Jadi tidak selayaknya bagi penyebab pencipta kepada sebab-sebab kematian dia berhadapan dengan kematian, maka dia sentiasa hidup, tidak akan mati. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Petikan daripada suratul Hadid, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya jua pemilikan yang berada di langit dan di bumi. Dia yang menghidup dan mematikan, dan dia di atas segala setiap sesuatu itu berkuasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, tuan-tuan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada yang ke atas yang sentiasa hidup, yang tidak akan mati, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bila kita melihat sifat yang dinyatakan oleh pengarang di sini, kita dapat faham. Maksudnya betul. Akal mengatakan sesuatu yang hidup dia akan berhadapan dengan kematian. Tapi kita boleh berfikir tentang penyebab kematian. Okey, sebab kematian sekian. Siapa yang menciptakan sebab itu? Yang menciptakan sebab adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kejap. Itu kami faham. Cuma yang kami kurang jelas, ada orang kata bila satu itu berhadapan dengan kematian, jangan tanya sebab. Terus kita beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Betul ke, Haji? Itu pun betul, Haji. Itu pun betul. Saya tak kata saya tak beriman dengan kematian tersebut. Macam Haji kata kepada saya macam saya tak beriman je. Haji, begini, saya percaya atas kematian itu dan saya beriman itu adalah ketentuan. Cuma saya nak tanya sebab apa? Sebab minggu lepas saya jumpa dia okey je, sihat. Tapi dengar kemarin katanya meninggal.
Bukan saya pertikaikan kematiannya. Tak. Saya beriman. Cuma saya tanya, sebab apa? Jadi yang kami faham, sebab ada orang kata tak boleh tanya langsung tentang sebab-sebab kematian, apa semua. Haji, begini, dia tidak ada masalah kepada kita. Bukan menunjukkan kita tidak mempercayai atas kematian itu, tak. Kita beriman itu adalah ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya saya nak tahu, ialah ambil boleh menjadi pengajaran kepada saya sedikit. Mungkin ada sebab-sebab tertentu yang boleh menjadi panduan kepada saya dalam kehidupan saya. Jadi saya pun nak tahu juga, sebab saya kenal si fulan ni seorang yang mengamalkan kemakanan sihat. Dia juga ada seorang yang kuat suka bersenam. Jadi dia meninggal. Ya, kita terima itu adalah ketentuan. Cuma kita nak tahu sebab sahaja. Jadi ianya bukanlah menjadi satu masalah, tuan-tuan. Sebab dengan sebab tadi, dengan sebab-sebab kematian, kita dapat melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu hingga membuatkan seorang itu meninggal dunia. Okey, berikutnya kata pengarang, Al-Alim, Maha berpengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala berpengetahuan, tahu akan atas apa yang telah diciptakannya. Idza ta'ammalta fi ajinnatil hayawanat satara anna al-uyuna tukhlaqu fi arhamil ummahat. Okey, tuan-tuan. Sekiranya kamu melihat pada janin haiwan, maka kamu akan melihat sesungguhnya ada mata yang telah diciptakan di dalam rahim ibu, baik haiwan manusia ke ataupun haiwan ke, dalam janin, kemudian dalam perut ibu tadi, mata tu dah ada. Pada minggu-minggu sekian, tuan-tuan, ciptaan tersebut jelas, mata dah ada. Begitu juga haiwan. Haitsu zalamu syadid, sedangkan rahim ibu ada tempat yang cukup gelap. Mata diciptakan, sedangkan tempat itu adalah tempat yang gelap. Ma'a anna al-uyuna la tara illa fi dhaw. Beserta dengan itu, sesungguhnya mata tidak akan melihat melainkan pada tempat yang bercahaya. Kata pengarang, ini poinnya, tuan-tuan. Fa yashhadu dzalika anna alladhi yakhluqul uyun ya'lamu anna tilkal ajinnata satakhruju ila alami fihi nur. Ini poinnya. Lepas kita berfikir tentang janin tadi dah ada mata, sedangkan tempat itu tempat gelap. Kata pengarang, maka ianya menjadi penyaksian demikian itu. Sesungguhnya yang menciptakan mata, yakni Allah yang ciptakan mata, dia mengetahui, Allah tahu, sesungguhnya janin-janin tadi kelak ia akan keluar pada tempat yang terang, yang ada cahaya. Maknanya Allah tahu, tuan-tuan, dalam janin, ketika mana kita dalam perut ibu kita dulu, Allah dah cipta mata. Sedangkan dalam perut tu tempat gelap, tak ada keperluan pun mata. Kata pengarang, semua itu menjadi saksi kepada kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui atas ciptaannya. Kelak hamba itu nanti akan melalui tempat yang bercahaya. Jadi Allah ciptakan kepadanya mata. Wa hakadha yashhadu khalqul ajinnati lituyuri dakhilal bayd. Dan demikian itu juga menyaksikan ciptaan janin yang terdapat di dalam telur. Telur burung, ayam, macam tu juga, tuan-tuan. Macam mana tu? Yelah, kita bayangkan telur. Kemudian dah nak hampir siap dah, tuan-tuan, dah ada kepaknya. Ayam. Burung dah ada kepak. Sebagai contohnya, tuan-tuan. Sedangkan dalam telurnya tak ada keperluan pun ada kepak, tuan-tuan. Tapi Allah menciptakan kepak dalam telurnya, menunjukkan kepada kita pencipta kepada telur tadi, janin yang terdapat di dalamnya, dia mengetahui yang mana kelak haiwan tersebut, tuan-tuan, amat memerlukan kepada sayap untuk berterbangan pada alam yang terbentang di hadapannya. Okey, kita berlaluan terlebih dahulu untuk azan, insya-Allah.
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kembali kita melihat sifat Allah Subhanahu wa taala yang amat berpengetahuan, Al-Alim. Berikutnya kata pengarang selepas tadi kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui ciptaannya. Allah mencipta burung bermula daripada di dalam telur janin, kemudian berubah sehingga akhirnya muncul sayap, kepak. Sedangkan dalam telur tidak memerlukan kepada kepak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang mana burung itu amat berhajat kepada kepaknya selepas pecah dan keluar daripada telur itu. Berikutnya kata pengarang, wal ma'ul 'azbu idza, saya rekaskan, wal ma'ul 'azbu idza kana rakidan ta'affan. Begitu juga air, bila kita renung, kita berfikir air tawar yang tidak bergerak, tidak mengalir, tuan-tuan, ianya akan berubah, bau, rasa, hanyir. Kemudian walakinnal 'alima bidzalika ja'ala al-bihara malihah, dan tetapi pencipta yang maha berpengetahuan itu, tuan-tuan, dia menjadikan lautan masin. Yalah, lautan masin. Wa ja'ala maujaha mutaharrika, dan dia menjadikan ombaknya yang bergerak. Tuan-tuan, air bila air tawar, kita biar lama, dia akan rosak. Manakala lautan, air masin, Allah cipta. Kemudian angin yang membuatkan ia sentiasa bergerak, supaya tidak merosakkan kehidupan di atas permukaan bumi. Ialah kalau air tadi, bila laut pun macam air tawar juga, tak bergerak mana, angin pun tak ada yang menggerakkan air lautan. Tuan-tuan, hanya buaya laut, rosak. Kemudian kita pun hidup tak selesa, tuan-tuan. Lautan sedia kita maklum, lebih daripada 2/3 permukaan bumi ini adalah daripada lautan. Besar lautannya. Jadi sekiranya air laut juga adalah air tawar, kemudian tidak bergerak airnya, maka air itu akan berubah pada segi rasa, warnanya, hanyirnya, membuat kita pun tak senang duduk. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan air laut masin, sifatnya. Kemudian angin yang bertiup untuk menggerakkan ombaknya. Oh, jadi ini kata pengarang, hadza wa kullu ma fil kaun yashhadu bi anna al khaliqa hadzal kaun la syakka alimun bima yakhluq. Dan ini setiap apa yang tercipta pada alam cakrawala ini, tuan-tuan, bila kita renung satu persatu, apa yang kita lihat, menyaksikan sesungguhnya pencipta itu yang telah menciptakan alam cakrawala ini, tuan-tuan, tidak syak lagi, maha mengetahui dengan apa yang ia ciptakan. Memang kadang kita fikir, kenapa lah air laut ni dia tak tawar, barulah sedap sikit kita nak berenang. Ini tertelan, sakit tekak, masin. Tapi tak, haji, bila kita renung satu persatu, haji, kita akan melihat natijahnya, kenapa air laut masin. Dan kita akan melihat pengetahuan yang luas Allah Subhanahu wa taala saat Allah mencipta sifat air laut itu adalah masin. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburu kita, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, semestinya kita menggunakan akal kita untuk mengenali pencipta alam cakrawala ini, Allah yang kita sembah. Dengan kita berfikir tentang alam, kita dapat melihat sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu semestinya kita yakin dan kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan. Kejap. Cantik. Kami ada soalan. Apa tu, haji? Okey, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang Allah ciptakan. Tapi kenapa Allah mengharamkan kepada kita khinzir, ya? Yalah, Allah Maha mengetahui. Kenapa tidak diciptakan khinzir? Kenapa Allah menciptakan khinzir sedangkan khinzir itu adalah satu yang diharamkan? Macam mana? Jadi kami nak tahu jawapannya, dan insya-Allah kita akan bertemu pada pertemuan akan datang
jika dipanjangkan usia oleh Allah, tuan-tuan. Pertemuan akan datang, bukan Ramadan ke? Tak apalah tuan-tuan, ada masa nanti kita akan sambung semula bicara kita tentang persoalan tadi. Macam mana? Allah Maha mengetahui, sedangkan Allah mengharamkan. Tuan-tuan, kita akan lihat sesuatu di sebalik pengharaman yang telah disyariatkan di dalam agama kita, tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Saya memohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi, tuan-tuan. Ibu-ibu, saya memohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.